Alhamdulillah, kali ini kami dapat berjumpa lagi pelajar kami iaitu Inas. Saya pernah mengajar dia dulu. Ingat-ingat lupa, dah habis 3 tahun 4 tahun jumpa balik. Dapat tahu dia dapat fly ke luar negara. Alhamdulillah. Ini rezeki dia. So kali ini kita beri apa benda ni? Kita beri satu special slot untuk dia. Inas, boleh Inas cuba perkenalkan diri Inas, nama penuh, dari sekolah mana, Inas ambil program apa di JMI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sir. Saya nama diberi oleh kedua ibu bapa saya adalah Nizwa Inas Alisha binti Muhammad Nizwa Isham. Boleh panggil Inas saja. Sekarang belajar dekat RMIT di Melbourne. Dulu dekat JMI ada 2 jurusan. Jurusan pertama Mechatronics dan jurusan kedua adalah Product Design and Manufacturing. Itulah. Ada 2 jurusan, macam mana tu boleh berlaku tu? Cuba cerita sikit. Tak apa, share. Ni elok lagi diceritakan oleh ayah saya, Encik Muhammad Nizwa Isham. Assalamualaikum semua. Terima kasih besar. Kalau nak cerita dia panjang. Daripada apa yang kita tengok dia punya profil dia, apa yang dia patut buat dan akhirnya apa yang dia nak buat kan. So pada mulanya bila dia di sekolah menengah, apa yang kami jangkakan dia nak ambil architecture. Itu yang kami jangkakan. Tapi setelah dia bermuzakarah dengan kaunselor-kaunselor di Langkawi, disuggestkan ambil mekatronik. So dia ambil mekatronik selama setahun. Alhamdulillah, masa ambil 2 semester tu keputusan dia bagus, cantik. Tapi entah macam mana dia dapat ilham nak buat benda lain pula. So bila dapat ilham nak buat benda lain tu yang kita jadi pening kepala. Sebab lah anak-anak zaman sekarang ni kan, dia mula nak buat macam ni, yang kita rasa dia patut buat yang macam ni berdasarkan strength dia. Lepas tu dia nak buat mekatronik berdasarkan, dan seterusnya dia nak buat product design. So Alhamdulillah selama 6 semester dia buat product design, dia dapat keputusan yang agak cemerlang. Dan seterusnya dapat ditawarkan oleh pihak MARA untuk melanjutkan pelajaran ke RMIT dalam bidang pun agak kelakar juga. Sebabnya bidang yang dia nak ambil ni MARA tak pernah ada dalam dia punya peruntukan dia dalam senarai dia kan. Sebab dia nak buat game design. So dia sendiri yang merayu pada MARA, dia sendiri yang beritahu ke MARA. So akhirnya MARA setuju untuk beri dia peluang untuk buat product design di RMIT. Betul cerita dia. Alhamdulillah, berliku juga rupanya cerita tu. Berliku. Tapi tak apa, alhamdulillah sebab dia telah mendapat keputusan yang cemerlang dan melayakkan dia dapat sponsor daripada MARA untuk menyambung ke Melbourne. Tahniah. Saya nak tanya Inas lah. Di JMI mengambil program product design. Ada tak halangan-halangan yang agak mencabarlah? Sebab orang kata ni sinonimnya di JMI ni program teknikal kan. Tapi perempuan, ramai perempuan di luar sana, pelajar-pelajar perempuan sana takut nak masuk di JMI ni sebab teknikal. Tapi Inas ni lain macam. Cuba cerita sikit Inas, pengalaman belajar di JMI, mengambil program yang agak teknikal, kawan-kawan sekeliling ramai lelaki. Cuba cerita sikit. Susah soalan tu, susah. Fikir jap. It depends on passion lah. Most of it is kind of passion. If you have the passion for it, you will have the drive for it. Yang tu lah. That's my motto in life. And then dengan lelaki ni, I want to show the world, I want to show perempuan-perempuan kat sana, kita pun boleh. It's a male dominated industry. So we as women should go for it, cabar diri sendiri, and see whether or not we are actually fit for it. Sebab perempuan punya minda ni lain dengan lelaki punya minda. Kita kadang-kadang boleh fikir semua benda kan, boleh je sama je macam lelaki semua. So it's better for us to
cabar that mindset of engineering it's more to lelaki sahaja, product design is more to lelaki sahaja, and we should take that opportunity untuk designkan barang-barang kepada wanita. Sebab sekarang spesifik macam kerusi gaming, macam contohnya kan, banyak yang tinggi kerusi dia, so it's not very ergonomic untuk wanita-wanita yang pendek-pendek macam saya lah. Saya paling pendek dalam family saya. Itulah, itu inspirasi untuk masuk kepada product design ni, and what drives me to always strive for the best. That's good. You show that a woman needs in the technical field. Okay. Seterusnya saya nak bertanya lah. Okay, ramai yang tak tahu di luar sana. Okay, bila belajar di belajar di dalam industri MARA ni, kalau short form ni kita panggil IPMA. Okay, Inas dulu dapat kan bantuan MARA, program kita panggil TASP. Okay, program diploma dulu bukan dapatlah bantuan MARA kan. Okay, seterusnya, okay, disebabkan result Inas bagus. If you don't mind, what is your result? CGPA? Diploma. Diploma 3.8. Wow, it's really wow. So because of that result, okay, MARA akan taja lagi pelajar-pelajar lepasan IPMA, okay, walaupun diploma 3.6 and above, 3.65 and above. 3.65 MARA akan taja pelajar-pelajar ni ke luar negara lah. Kalau dalam negara 3.5 ke atas, untuk luar negara 3.6 and above. Okay, so ini melayakkan Inas boleh belajar ke luar negara. Okay, apa perasaan Inas dari MRSM Langkawi? Dari situ bermula anak didik MARA, okay, sambung belajar di GMI, salah satu industri MARA, dan pergi ke luar negara, masih dapat sponsorship daripada MARA. Apa perasaan Inas? It's nothing short of alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi. I am very very grateful kepada MARA yang sanggup take a chance on me untuk ambil bidang baru dalam MARA, especially dalam game design, something yang MARA maybe tak pernah dengar pun, but I believe this industry boleh dipergunakan di Malaysia, serta dalam sektor-sektor pengajian untuk jadikan situasi pembelajaran lagi aktif. Tambah sikit daripada yang soalan sebelum ni, yang untuk pembelajaran secara hands on dekat GMI, it's very active, and most of it like 70% is it? Yeah, 70% of the coursework goes to your final marks. So benda tu sangat membantu untuk kita fikir macam mana kita nak aplikasikan benda tu terus dalam kehidupan seharian. Instead of just belajar teori 100%, 30% je masuk dalam exam. So 30% je teori, lagi 70% tu sepanjang-panjang pembelajaran dekat GMI, yang tu semua hands on. So kita tahu macam mana cara guna mesin dengan betul, kita tahu OSHA, kita dapat fikir lagi ke hadapan macam mana nak aplikasikan ciri-ciri ergonomik, ciri-ciri bisnes untuk belajar dalam hidup, untuk applykan dalam hidup. Okay, Nas. Okay, seterusnya lah saya nak tanya lah ayah ataupun ibu lah kot. Okay, saya rasa rata-rata kita, saya sendiri pun cannot deny lah, from Inas punya successful must be something behind. Okay, it's parent. Okay, her parent, ayah ataupun ibu memberi galakan, pengorbanan
nak handle. Saya tak tahulah kat rumah ni Inas rajin belajar ke tak, perangai macam mana. So saya nak tanya ibu lah kot. Okay, macam mana Inas ni dari segi semangat dia belajar. Okey, ada Inas ni mengadu masalah di JMI ke, sikap dia dah rajin belajar ataupun malas ke. Kita cerita apa selok belok kejayaan Inas di belakang tabir. Terima kasih. Assalamualaikum. Actually Inas is the type yang self-driven. Alhamdulillah dekat situ memang tak dinafikan she's self-driven. Bila dia nak sesuatu, she'll go for it and she'll work for it. Macam games design, masa yang ISP program yang pergi tu, she said she wanted to do games design, tapi Mara offer engineering. So I told her, if you want, then you have to go and prove to Mara that you wanted it. So that's what she do. She go to Mara herself and actually merayu dekat Mara. So alhamdulillah, I mean, she has her own initiative lah rasanya, which if I want to go for it, I'll go for it. I'll try as much as possible. If I can get it, alhamdulillah. If not, that is a fallback plan. I think maybe the basis is also my husband lah, because he's the guy yang keep telling the kids to plan. You have to have your plan. You have to make sure you have plan. If this one cannot go through, what is the next step that you need to follow? So alhamdulillah lah, I think she go for it lah. She actually try to apply whatever father actually taught her. That's true. I saw it because of she was my student. Okay, previously sem 1 kan, sem 1 ataupun sem 2. Okay, saya notice Inas ni walaupun dia perempuan, tapi dia punya ganas tu dalam kelas tu, kelas praktikal. Dia punya praktikal, maksud saya dia bukan naik atas mesin, bukan. Kalau saya suruh pelajar lelaki buat, pelajar lelaki itu step back, Inas ni pergi dulu, and then dia can lead the team. So saya rasa proud lah apa yang mengajar dia dulu, and then I see her now today nak fly ke luar negara. So alhamdulillah. Okay Inas, saya untuk last kepada Inas, apa nasihat Inas kepada rakan-rakan di luar sana, mungkin juga pelajar-pelajar junior, okay, di sekolah maktab lah, di Madrasah Langkawi contohnya, ataupun adik-adik di luar sana yang apa benda ni, yang sedang bukan exam lagi ya, sedang struggle untuk menghadapi exam nanti bulan 3. So apa pesanan Inas untuk belajar dalam institusi Mara, khususnya dalam JMI ni lah. Ucapan yang nak diberi adalah kelak untuk yang nak exam. Lepas tu, remember where your roots are from. Remember the people that helps you behind the screen, belakang tabir. Always remember that you are not doing something on your own. It's never on your own. There's always somebody there helping you. Sama ada you nampak ke, you tak nampak ke, there's always somebody there. And then always go towards what you like to do. Sebab kalau kerja nanti, kalau you tak suka apa yang you buat, you akan tengok benda tu sebagai kerja sahaja. You won't do it because you want to do it. You do it because of the money, or you do it because of tanggungjawab lain ke apa ke. Which is good kalau you tak ada fallback plan, which is why you need to always have plan A, plan B or plan C. Always go for plan A. Kalau plan A tak jadi, you at least have fallback plans, as what my father taught me, as what my mother taught me, and I will share this to all of you, is to always be kind to everyone that you meet, and to always try to put yourself in their shoes, and try your best to help them if you can. Tu je lah.
selaku mungkin kepada ayahnya. Okey, apa pesanan bagi pihak ayah? Okey, bila dah sampai sana, bila dah sampai sana, pukul seminggu dia nak balik. Jangan bagi tuan. Okey, pesanan saya untuk anak-anak saya, okey, dalam kes ni mungkin terutamanya untuk Inas. Okey, first thing apa yang dituntut oleh agama jangan tinggal. Okey, yang wajib kena buat, yang sunat kalau boleh buat, okey, yang haram jangan sentuh. Itu yang pertama. Yang kedua, okey, bila kita buat sesuatu tu kita ada objektif hidup. Dalam kes ni kita nak ke sana, kita nak belajar, make sure kita belajar dan jangan abaikan peluang untuk belajar di sana. Alhamdulillah for tu semesta, okey, Inas berjaya, okey, mendapatkan keputusan yang bagus dengan usaha-usaha Inas. Harapnya kecemerlangan ini dapat diteruskan, supaya bila balik nanti, okey, pinjaman maral kita boleh tukar jadi beasiswa lah. Okay, itu dia. Jadi itulah pesanan saya, dan seandainya yang lain-lain tu, okey, macam biasalah kita kan, doa, usaha, istiqamah dan tawakal. Itu kena ingat duit, okey, insyaallah kita sukses. Itu je lah kot. Mantap tu nasihat daripada ayah tu. Ingat tu Inas Okey, terima kasih kepada semua, Inas, okey, tuan, puan, okey, terima kasih. Okey, terima kasih. #GMI Generation.